putri berlima, manis berseri. Mohon perhatian penuh diberi. Hajat berlima nak kenalkan diri. Merbah bukan sebarang merbah, merbah milik dayang bersantun. Sembah bukan sebarang sembah, sembah kami dagang berpantun. Semangat berjuang, kian membara, adat Melayu kita pelihara. Indah bahasa, budi bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Andai hamba membuka langkah, tuah dan jebat takkan bertingkah. Andai menghadap kami berlima, musuh di depan kami berjaga. Telah ku asah setaman sari, sekapus sirih, sekacip pinang. Jurus tok tuah kami warisi, sedia berpencak, buka kepanggang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Hazlin binti Baharom, merupakan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di Kolej Matrikulasi Melaka. Kami di Unit Psikologi dan Kaunseling mempunyai 3 orang kaunselor dan 2 orang kaunselor pelatih. Sekiranya anda memerlukan sebarang perkhidmatan kaunseling, bolehlah berhubung dengan kami. Kami bersedia untuk membantu anda. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pelajar yang terpilih menjadi warga Kolej Matrikulasi Melaka. Karisma maju mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Okay, cikgu doakan semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okay, pertamanya cikgu ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kerana anda semua telah terpilih dan berjaya menempatkan diri menyambut pengajian di Kolej Matrikulasi Melaka pada tahun ini. Cikgu adalah Puan Sinurita binti Samsudin, merupakan pegawai kaunseling, iaitu kaunselor anda yang akan sentiasa bersama-sama dengan anda sepanjang pengajian anda di Kolej Matrikulasi Melaka ini. Kami di Unit Psikologi dan Kaunseling amat mengalu-alukan sekiranya anda memerlukan khidmat kami, iaitu sekiranya anda ingin berkongsi cerita, mengetahui hala tuju, kerjaya, mengetahui personaliti diri anda dan sebagainya, berhubunglah dengan kami. Kami sedia membantu anda. Sedikit nasihat daripada cikgu. Menjadi seorang pelajar Kolej Matrikulasi tidaklah sukar. Apa yang penting anda adalah mengetahui matlamat anda sebenarnya, mengapa anda berada di sini. Anda perlu rajin, menghargai masa dan memanfaatkan segala masa yang ada dengan perkara-perkara yang berfaedah dan dipenuhi dengan kebaikan. Cikgu doakan semoga anda berjaya, cemerlang, menjalani kehidupan anda di Kolej Matrikulasi Melaka ini. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda ingatan buat semua pelajar Kolej Matrikulasi Melaka. Masuk hutan mencari calana, tersepak akar banir, batang berduri. Hadirnya hamba mulakan cerita. Nurzawani binti Ali empunya diri. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ismi Nurzawani binti Ali. Saya merupakan kaunselor pendidikan anda.
Tahniah kepada pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi yang berjaya menempatkan diri di Kolej Matrikulasi Melaka. Tahniah juga dan selamat menjadi warga KMM. Jika anda ada sebarang isu, persoalan maupun kemusykilan, bolehlah menghubungi saya di talian 013-7157-528. Papan dari Meranti, Tanah Gambut menatap suria. Masa depan sedang menanti. Sambutlah ia dengan penuh ceria. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar baru Kolej Matrikulasi Melaka. Nama saya Mariana binti Muhammad atau lebih dikenali dengan panggilan Miss Mariana. Saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada adik-adik. Kami di bawah unit psikologi dan kaunseling menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada adik-adik sepanjang adik-adik berada di Kolej Matrikulasi Melaka ini. Jika adik ingin share mengenai isu tekanan, keyakinan diri, pembelajaran, pengurusan masa dan sebagainya, jangan ragu, jangan segan, jangan malu-malu untuk cari kami. Dan adik-adik boleh saja berhubung terus dengan saya melalui WhatsApp atau call saja di talian 0179883562, 0179883562. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Faizatun Nazla binti Abdullah. Boleh panggil saya Madam Alia. Saya merupakan salah seorang kaunselor pelatih di Kolej Matrikulasi Melaka. Sekiranya nak kongsi apa-apa isu, awak nak buntu, keliru, okey, boleh hubungi saya. Have a good day everyone. So hari ni saya akan berkongsi sedikit tips tentang bagaimana korang boleh uruskan masa semasa di matrikulasi. Sebelum saya cerita panjang tentang tips, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Hamzah. Saya adalah bekas pelajar Kolej Matrikulasi Melaka daripada tahun 2019 hingga tahun 2021. Saya adalah bekas pelajar sistem 4 semester untuk aliran sains modul 2. Untuk video kali ini, saya tujukan khas kepada bakal pelajar matrikulasi untuk sesi akan datang, dan saya harap korang boleh dapat beberapa manfaat daripada video ini. Sebelum saya ceritakan tips tentang bagaimana korang boleh uruskan masa semasa di matrikulasi, saya nak bagi tahu dulu bahawa
semasa saya dimatrikulasi, saya pernah melalui zaman di mana saya belajar secara face to face dan di mana saya belajar secara visual. Seperti yang korang tahu, face to face ni korang boleh datang kelas, korang belajar secara fizikal lah kan. Maksudnya dalam kelas korang boleh communicate dengan lecturer apa semua tu. Dan kalau secara virtual pula, saya belajar pada rumah lah. Maksudnya lecturer di college, saya di rumah dan kami belajar melalui Google Meet. Okey, saya nak bagi tahu yang pentingnya bahawa dua kelas ni memang beza dan cabaran pun berbeza. Dan kebanyakan orang ataupun pelajar cakap kelas virtual ni memang sangat stres kalau nak dibandingkan dengan kelas secara fizikal. Dan saya harap korang dapat faham bahawa saya pun pernah juga hadap dua kelas ni, iaitu secara fizikal dan juga secara virtual. Okay, daripada pengalaman yang saya dah lalui ini, korang boleh ambil sedikit pengalaman saya ni untuk dijadikan pandangan korang, yang mana sebenarnya virtual kelas dengan physical kelas ni cara pengurusan masa memang sangat penting sebab dua-dua ni beza. Kebanyakan daripada kita dulu masa sekolah mungkin jadual dapat kurang padat, tapi bila dah masuk masjid jadual padat dan ditambah pula kelas secara virtual. So mungkin tips yang saya akan bagi ni korang boleh guna. Okay, tips yang pertama saya nak ceritakan adalah korang kena buat jadual. Okay, cerita tentang jadual ni saya pastilah korang semua ni mesti pernah dengar daripada pakar motivasi, cikgu korang ataupun siapa-siapa, dia orang pernah cakap yang kita kena buat jadual kita sendiri. Okay, memang betul kadang-kadang kita fikir jadual ni klise, tapi sebenarnya kalau korang buat memang hasilnya memang bagus. Sebab apa? Sebab saya ceritalah contoh saya target hari Sabtu dan Ahad ni, saya target lah hari Sabtu saya nak siapkan lab report untuk kimia, fizik, dan juga saya nak siapkan tutorial fizik. Okay. So hari Jumaat malam ni sebelum korang tidur, korang kena buat korang ambil sticky note, korang listkan semua ni. Korang nak buat lab report tadi kimia, fizik dan juga korang punya tutorial. Pastikan dekat korang punya sticky note tadi tu korang tulis secara spesifik nak buat report ataupun tutorial yang mana secara spesifik. So bila korang nak buat ni, korang tampal dekat meja belajar korang supaya dapat sentiasa tengok jadual korang ni. Sebab korang selalu akan duduk dekat meja belajar korang, dekat bilik korang tu, dan korang akan selalu tengok sticky note tu. So korang dapat track lah kan, yang mana korang dah siap ataupun belum siap. So bila korang dah siap, korang tick, yang belum siap jangan tick. So daripada sini, walaupun benda nampak simple, bila korang dah siap, bila korang ada jadual ni, korang dapat track, korang dapat siapkan, InsyaAllah kerja tak akan bertimbul dan korang akan kurang stres dan korang tak akan ada isu kerja bertimbul, tak dapat siapkan kerja. Yelah, kerja dah banyak, korang simpan, memang tak akan dapat siapkan dalam masa sehari pun. So benda ni masa penting lah. Yang kedua saya nak cakap pasal masa tidur. Okay, masa tidur korang ni, korang kena pastikan korang tak ada kurang tidur ataupun terlebih tidur. Kalau korang kurang tidur, macam banyaklah benda yang korang tak dapat nak bagi dekat otak korang tu, korang tak dapat bagi rehat yang cukup dan sebagainya kan. Kalau terlebih tidur pula, korang akan jadi lesu, korang susah nak buat kerja, macam malas lah nak buat kerja sebab korang lesu kan, paman lesu kan. So korang kena target lah, macam kebanyakan orang dekat matrix akan tidur 5 ke 6 jam macam tu je, tak ada pun lebih sampai 7 ke 8 jam. Sebabnya kita orang selalunya kejar masa, kita orang kejar nak buat kerja, nak siap kerja. Sebab kadang tu dalam satu hari tu kita orang akan target nak siapkan kerja, nak siapkan benda nak kena hantar, assignment apa semua kan. So pastikan masa tidur ni kena cukup, jangan lebih, jangan kurang. Okay, untuk tips yang seterusnya adalah tips yang ketiga, iaitu pembagian masa untuk entertainment. So sebenarnya entertainment ni macam yang korang tahu sendiri, untuk lagu, movie, drama, okay. So benda ni bagi saya, kita tak boleh buat lebih daripada 2 jam. Sebab apa? Bila korang dengar lagu kan, korang punya telinga akan sakit, korang tak boleh fokus, pada apa semua akan datang. Dan kalau macam movie pula,
dia akan lagi teruk. Korang akan sakit kepala sebab telinga dah macam dengar banyak, dah terlampau banyak benda korang dengar, dan juga mata korang akan penat, dan apa yang jadi korang akan jadi ngantuk. So untuk entertainment ni kalau boleh jangan lebih sangat, dan kalau boleh jangan tak ada langsung. Kalau tak ada korang akan stres, sebab dekat Matrix selalunya orang akan release stres dengan entertainment ni. Ataupun lagi satu, ada orang akan bersukan. Okay? So bersukan ni selalu tak lama pun, selalunya entertainment akan jadi lagi lama. 4 iaitu adalah tentang pembahagian masa untuk aktiviti co-curriculum. Okey, aktiviti co-curriculum ni dia akan bagi 10% daripada korang punya penilaian sijil matrikulasi lah kan. So aktiviti koko ni korang tak boleh tinggal, sebab benda ni akan dikira untuk korang masuk universiti. Selalunya untuk aktiviti koko ni dia tak akan ganggu banyak sangat. Korang kena pandai-pandai sendiri, korang tak boleh nak lebih sangat ataupun tak ada langsung. Sebab kalau korang lebih, korang akan ada masalah lah. Korang akan jadi penat, korang tak ada masa untuk belajar kan. Korang lebih kepada koko. So bagi saya untuk koko ni korang kena pandai-pandai, asalkan korang dapat capai target korang just untuk isi mata koko korang. So untuk koko ni okey, kena ada, jangan tak ada, tapi sederhana, sebab supaya korang tak ada jejaskan pelajaran korang. Macam saya sendiri, saya duduk pengurusi PRD, bekas pengurusi PRD untuk tahun 2020 dan 2021. Saya tak ada ambil koko banyak pun, maksudnya macam tak ada libatkan dengan benda lain yang banyak sangat pun. Saya cuma kebanyakannya fokus untuk PRD tu je, sebab saya tak nak stres, supaya kerja saya dapat siap dan saya dapat fokus untuk kedua-dua benda ni je. Kalau lebih saya tak boleh nak buat dua-dua ni. Okey, sekarang saya nak sharekan tips ringkas macam mana korang boleh dapat forfeit semasa di Matrix. Okey, untuk pengetahuan korang, saya dah pernah mendapat forfeit untuk keempat-empat semester. Jadi mungkin tips ni berguna untuk korang yang ada cita-cita untuk mendapat forfeit. Okey, tips yang pertama adalah aktif dalam kelas. Aktif dalam kelas ni maksudnya, kalau lecturer ada minta korang bagi jawapan kalau dia tanya soalan ke apa, tapi korang was-was, tak apa, korang cuba je, supaya benda ni akan korang ingat. Kalau korang buat salah, korang mesti ingat. Okay, lepas tu kalau macam contoh lecturer ajar tapi korang ada dengar term-term yang korang tak pernah tahu ataupun tak pernah faham pun, insyaAllah benda ni akan menjadi bantuan korang untuk korang belajar dekat bilik ataupun dekat rumah korang. Yang kedua adalah rajin bertanya. Rajin bertanya ni macam dalam kelas ataupun korang boleh pergi unit. Okey, bertanya ni sebenarnya bukanlah kena bayar pun. Bertanya ni memang proses belajar, jadi korang tak perlu malu pun. Kalau dalam kelas korang rasa macam benda tu pelik, korang pun tak faham, korang boleh direct tanya. Sebab lecturer pun suka orang yang bertanya, nampaklah korang ni aktif apa semua kan. Ataupun kalau contoh korang tengah buat latihan, tiba-tiba korang macam stuck lah kan, korang tak boleh buat. So korang boleh pergi unit ataupun korang boleh minta izin tanya dekat WhatsApp. So rajin bertanya ni memang key dia lah untuk korang faham benda yang korang tak tahu. Okey, untuk tips yang ketiga adalah rajin mengajar orang. Rajin mengajar orang ni selalunya kita adalah nak ajar macam ramai orang pun. Mungkin ada antara kawan-kawan korang yang tak faham satu topik ataupun satu subjek tu, korang bolehlah volunteer untuk ajar diorang kalau korang faham. Sebab apabila korang ajar, korang akan lebih ingat dan juga ilmu yang kita ada tu akan kekal. So ajar orang ni selalunya kita akan prepare banyak-banyak. So daripada situ kita akan belajar dan dalam masa yang sama kita dapat bantu banyak orang. Okey, untuk tips yang keempat ni adalah pandai kawal stres. Kawal stres ni sangat penting lah, sebab selalunya kalau kita nak kejar pointer yang bagus, memang kita akan cuba untuk berusaha lebih daripada orang lain kan. So rasa stres ni memang normal. So korang kena pastikan korang punya stres ni dapat dikawal dengan betul. Contohnya kalau kita boleh jumpa kaunselor ataupun kita boleh ceritakan dengan orang supaya stres kita dapat kurang. Ataupun ada setengah orang akan suka makan ataupun bersukan. So kawal stres ni berbeza untuk setiap orang. Jadi korang kena pilih dan kena pasti mana satu yang boleh korang gunakan untuk kawal stres korang. Tips yang kelima iaitu korang kena jaga hubungan korang dengan masyarakat, kawan, keluarga dengan Tuhan. Kenapa pentingnya kita kena jaga hubungan dengan orang sekeliling kita ni? Kerana secara tak sedar kalau orang ada hubungan yang baik dengan kita, diorang akan doakan kita tau. Diorang akan banyak bantu kita. Kadang-kadang kita tak sedar pun kalau kita tengah susah mesti akan ada orang yang bantu kita. Sebab apa? Sebab kita jaga hubungan dengan dia dan dia selesa untuk bantu kita. So jaga hubungan ni lagi-lagi dengan ibu bapa kan, kita boleh minta doa
kalau dalam proses kita nak mendapat keputusan yang cemerlang dalam PSPM ni memang penting untuk kita jaga hubungan orang supaya kita dapat dibantu dengan banyak orang ketika kita perlukan bantuan. Okay, sekian sahaja daripada saya, iaitu yang pertama tadi tips pengurusan masa di matri, dan yang kedua adalah tips untuk mendapat perfect. Saya harap video ini dapat banyak bantu korang untuk korang melangkah ke program matrikulasi nanti, dan saya harap korang dapat nilai cemerlang dalam ujian yang akan datang. Terima kasih. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jadi disusun maaf dipinta. Wah cempedak enak rasanya buat santapan di waktu senja. Sekian untuk tatapan semua, diharap dapat manfaat bersama. Mendengar nenek mengarang cerita, kisah lanun mencari harta. Segala nasihat dan juga kata harus direnung, jangan dilupa. Memburu si anak rusa, lari sembunyi di dalam gua. Segala yang baik dari yang esa, yang buruk harap dimaaf jua. Melirik halus papan di Jawa, tersegang kukuh di gerbang waktu. Adat bertemu, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Kapal dagang dari seberang, syarat bermuat kayu meranti. Dari jauh pelajar-pelajar datang, kami di KMM sedia menanti. Run.